Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini saya ingin berkongsi sedikit huraian tentang apa yang selalu dimaksudkan sebagai fun learning. Okey, apabila kita sebut fun learning, ramai yang melihat kepada faktor fun itu dan kurang sedikit melihat kepada faktor learning. Jadi kali ini pun saya tak nak sentuh tentang learning tu sebab saya pernah ada video tentang loss of learning dan sebagainya. Jadi pada kali ini saya ingin fokus kepada perkataan fun itu, fun learning. So sebenarnya fun learning ni ada beberapa jenis. Sebenarnya ada lebih kurang 4 jenis. 4 jenis fun learning. Okey. Saya akan huraikan satu persatu dan insya-Allah mungkin memberi sedikit pencerahan kepada anda, terutama sekali mereka yang mungkin agak kekok sedikit apabila diminta oleh klien sebagai trainer untuk menjalankan latihan dengan pendekatan fun learning. Sebab ada setengah trainer, macam saya sendiri, saya jenis yang tak berapa kelakar. Jadi bila orang suruh buat fun learning ni kadang-kadang pressure. Sebab apa pressure? Sebab expectation orang. Bila sebut fun learning, dia membayangkan macam komedian, dia pak lawak ataupun training yang melompat-lompat, meriah dan sebagainya. Jadi kali ini saya ingin huraikan apa itu fun learning dan mungkin sedikit memberi penjelasan atau pencerahan kepada apakah jenis-jenis fun dalam fun learning. Okey, mari kita pergi kepada fun yang pertama adalah easy fun. Easy fun maksudnya keseronokan yang timbul sebab aktiviti itu ataupun konten itu mudah untuk dihadam, mudah untuk diterima. Jadi apabila participant attend training, dia melalui proses pembelajaran tu, dia rasa senanglah, aku pun boleh buat. Sebenarnya taklah susah. Jadi apabila dia easy, dia jadi fun sebab dia sesuatu yang mungkin luar jangkaan dia rasakan benda tu kompleks, kita memberikan dia jalan yang mudah supaya dia boleh memahami konsep ataupun dia boleh menerima konten tu dengan baik. Dan aktiviti yang dijalankan tu fun. Fun dalam bentuk senang. Maksudnya dia buat berhasil, buat jadi. Jadi easy fun. Itu kategori yang pertama. Saya sebut tadi ada 4. Ini kategori yang pertama, easy fun. Mudah dan disebabkan mudah, diseronok. Dan diseronok dia nak belajar lagi. Yang seterusnya adalah kategori yang kedua iaitu hard fun. Kalau ada easy, ada hard. So di hujung spektrum belah sini ada easy, hujung spektrum belah sini ada hard ataupun difficult. Apa maksud hard ataupun difficult ini? Dia lebih kepada cabaran. Dia mencabar, dia challenging kepada peserta tu. Ada setengah peserta dia datang training, dia tak nak surface level, dia tak suka cerita yang simple-simple ni, dia nak go in depth. Dia nak lihat kedalaman konsep itu, dia nak tengok seberapa jauh trainer tu boleh menghuraikan dengan teliti. Jadi ini adalah hard fun. Dia suka kepada keseronokan yang mencabar dia. Dia nak fikiran dia apa orang kata diberikan satu anjakan ataupun dia mahu konten itu mencabar pemahaman dia. Ada setengah orang macam tu. Saya pernah pengalaman saya dalam program masa awal-awal sebagai trainer, saya banyak lakukan program dalam bentuk team building. Jadi saya banyak games. Jadi bila banyak games memanglah konsepnya fun dan easy fun sebab game-game tu sebenarnya game-game biasa tapi orang seronok sebab main game. Saya pernah dapat satu komen daripada klien ni. Klien kata, Fauzan, you punya training ni just fun aja, tak ada depth, tak cukup strength, tak solid. Jadi saya kata tak apalah, memang itu pendekatannya team building. Tapi beberapa tahun selepas itu saya jumpa balik klien ni, dia memberikan satu feedback. Dia kata, saya tengok you punya content dia terlalu akademik, dia kata terlalu heavy untuk peserta. Jadi dia rasa macam nakkan lebih fun. Jadi dia kata bila disebut fun tu saya pun macam dulu awal-awal dulu kata saya kurang ni, sekarang dia nak yang ni. Jadi tak apa, tak ada masalah. Maksudnya dekat sini ialah sebagai trainer bagus, feedback tu bagus sebab kita tahu di scope itu spektrum mana yang dia nak, di hujung mana dia nak. Dan bagus sebagai trainer sebenarnya kalau kita boleh memberi kedua-duanya sekali. Ada setengah konsep yang kita permudahkan, kita make it easy, orang senang faham, dan pada masa yang sama kita mempunyai depth of knowledge untuk kita huraikan dengan lebih solid satu-satu point tu. Jadi itu yang kedua, hard fun. So tadi yang pertama easy fun, yang kedua hard fun. Yang ketiga, yang ini dia serious fun. Dia tadi hard sebab dia challenging. Mungkin task itu susah.
dia mencabar ataupun dia memberikan that pushing factor, orang keluar daripada comfort zone. Tapi serious fun ini dia lebih kepada melihat kesan-kesan yang serius atau kesan-kesan yang lebih realistik. Contohnya macam kalau kita buat latihan tu dan nampak impact tu bukan pada peserta saja, dan dia nampak yang ini sebenarnya ada kesan-kesan yang lebih jauh. Sebagai contoh, kalau kita buat program CSR, bila kita buat CSR, kita sebenarnya tahu kita memberi impact kepada komuniti atau masyarakat setempat. Jadi keseronokan tu timbul bukan sebab aktiviti bersihkan rumah orang tua ni, aktiviti gotong royong ni yang seronok, tak. Tapi kita tahu sebab ini adalah perkara serius dan ia memberikan impak yang serius kepada orang juga. Jadi sama macam tu, bila kita mengajar sebagai trainer, kadang-kadang kita ni macam saya ni bukan kelakar sangat, tapi kita serius dalam penyampaian kita serius dalam apa yang kita buat, kita serius dalam results yang kita nak capai. Disebabkan itu kita seronok sebagai trainer, kita rasa macam best lah buat training ni, kita nak buat lagi. Walaupun kita bukan orang yang jenis mungkin bergelak ketawa dan melompat-lompat dalam training, sebab kita fokus kepada serious fun. Dan kalau anda lihat Lego, dia ada Lego of course building blocks yang biasa untuk mainan kanak-kanak, dan juga dia ada Lego serious play. Sebab serious play ni fokus dia adalah kepada organisasi working adults untuk gunakan Lego untuk explore certain aspects of teamwork dan sebagainya. Dan dia ada persijilan. So trainer-trainer yang certified untuk Lego Serious Play, sepatutnya mereka lebih mahir untuk menjelaskan dan bagaimana untuk menjalankan program berbentuk Lego Serious Play. Itu adalah contoh serious fun. Maksudnya kita buat satu-satu, kita nampak impactnya kepada bisnes, kepada community, kepada income dan sebagainya. Serious fun. Yang ketiga. Jadi yang pertama easy fun, yang kedua hard fun, yang ketiga serious fun. Dan yang terakhir sekali, ini adalah lebih dekat kepada naluri manusia itu. Kita manusia adalah makhluk yang sosial. Jadi kita suka kepada interaksi, kita perlu kepada interaksi. Jadi ramai yang mungkin sedar sepanjang tempoh kita berkurung ni, ramai yang gelisah, duduk kat rumah asyik menghadap muka yang sama dan sebagainya. Dia rasa kerinduan terhadap rakan sekerja, dia rasa kerinduan untuk berjumpa peserta dan sebagainya. Sebenarnya datangnya daripada apa? Sebab people fun. Maksudnya ada setengah orang dia attend training bukanlah sangat pada konten tu yang buatkan dia rasa seronok. Fun learning tu datang daripada dia dapat belajar daripada orang lain, dia dapat dengar konsep atau perspektif daripada orang lain, dia dapat berkongsi pengalaman, dia dapat pitch in ideas, dia dapat melakukan sesuatu yang di luar perspektif dia sendiri. Jadi people fun. Manusia dia suka interaksi. Jadi kalau game kita ataupun kalau training kita tu memupuk interaksi sesama peserta, itu juga elemen fun learning. Jadi yang ini yang keempat, lebih cenderung kepada emosi manusia, social manusia tu, manusia suka pada social. Jadi itu adalah people fun. So kita ada yang pertama easy fun, hard fun, serious fun dan juga people fun. 4 jenis fun ini, 4 jenis keseronokan ini sebenarnya membentuk apa yang dimaksudkan sebagai fun learning. Bukan saja belajar serius saja, ataupun belajar benda yang susah-susah saja, atau belajar benda yang mudah-mudah saja, atau belajar tu asyik tanya balik peserta, apa awak punya pendapat, apa dia ni punya pendapat. Bukan hanya semata-mata peer-to-peer learning. Dia ada elemen, 4 elemen ni bergabung dengan baik, ada good mixture, barulah dia jadi fun learning. Dan saya bercerita tentang the fun aspect of learning. Learning tu macam yang saya sebut sebelum video sebelum ini, ada loss of learning dan sebagainya. Kali ini kita fokus kepada fun. Fun ada apa? Ada 4 jenis fun: easy fun, hard fun, serious fun, dan yang terakhir sekali people fun. Maksudnya manusia, interaksi sama manusia. Jadi diharap penghuraian ini atau perkongsian ini serba sedikit memberi penjelasan kepada apa yang dimaksudkan sebagai fun learning, dan mungkin sekiranya anda dapati bahawa make sense juga 4 fun ni, dan anda rasa ini bermanfaat, boleh like tanda sokongan dan juga boleh berkongsi. Silakan kongsi dengan rakan-rakan yang lain yang mungkin masih lagi kekok untuk buat sesi fun learning dan sebagainya. Boleh sharekan video ni, ajak mereka tonton, dan mudah-mudahan memberi sedikit pencerahan kepada apa yang dimaksudkan dalam konteks fun learning. Okey, sekiranya anda mahukan lagi perkongsian seperti ini, konten-konten seperti ini, jemput subscribe kepada YouTube channel saya, dan insya-Allah dia akan mendorong saya untuk continue to be serious fun dalam konteks perkongsian ini, dan saya akan berkongsi insya-Allah dari semasa ke semasa konten-konten lain berkaitan dengan training.
Sekali lagi, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.